Alright, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak ada idea tadi. Boleh pergi Tasik Kenyir, Ikan Kelah, Sarawak FM juga tadi dah kongsikan begitu banyak aktiviti. Dia kata cantiknya, dapah dendeng, batik Melaka, jom dengar Johor FM. Pilih aja mana yang anda nak. Macam-macam program yang boleh anda sertai, tapi yang lebih penting saya kira kita tanyakan kepada salah seorang kaunselor yang paling banyak juga sering datang ke studio untuk berkongsi idea beliau. Kita juga bukakan talian untuk anda kongsi. Boleh dial nombor yang tertera di skrin anda sebentar saja lagi dan kongsikan pandangan ataupun soalan kepada Tuan Haji Fadlian. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Haji Fazli, saya Haji Fazli. Sentiasa tersenyum, tak lokek senyuman. Baik, Haji Fazli, hari ini kita nak minta tolong bantu kami semua untuk isi masa lapang dengan berkualiti dan juga baik. Tapi sebelum aktiviti tu, saya nak suruh Haji nasihat ni sikit lah. Sebab macam saya cerita awal-awal tadi, keputusan UPSR, ada orang hidangkan di media sosial keputusan yang cemerlang. Tapi ada anak-anak yang mungkin tak cemerlang, masa ni mereka depres, walaupun cuti mereka asingkan diri. So macam mana ibu bapa nak bantu anak-anak yang mungkin kecewa sekejap bila keputusan tak cemerlang dalam UPSR ni? Saya pertama ucapkan terima kasih kepada pihak RTM menjemput perbincangan kita menarik hari ini, iaitu berkaitan dengan cuti sekolah yang berkualiti. Betul. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang baru mendapat keputusan UPSR. Tahniah kepada yang dapat keputusan yang baik dan juga tahniah kepada yang mungkin tidak berpuas hati. Saya juga dulu antara yang tak berpuas hati dengan keputusan. Tetapi yang saya dapat B adalah bahasa Melayu penulisan. Walaupun saya minat menulis dan saya agak tajuk karangan saya masa itu adalah Saya Sepasang Kasut. Tapi ingat lagi tajuknya, dan saya masih ingat beberapa ayat dalam karangan tersebut, tapi saya dapat B, yang lain dapat A. Jadi memang rasa kecewa lah. Tetapi saya nak nasihatkan kepada mereka yang rasa kecewa ataupun lemah seketika. UPSR baru permulaan kepada proses akademik. Dan walaupun apa yang berlaku ialah kita patut sentiasa percaya pada potensi diri kita sendiri. Sebab kita akan melakukan apa kita percaya terhadap diri kita. Dan saya dinasihat oleh beberapa orang. Saya ingatlah masa dulu saya diberikan dorongan dan inspirasi, dan daripada orang yang dapat B penulisan UPSR, sekarang saya sedang menulis buku saya yang ke-50. So walaupun saya dapat B UPSR, saya bukan nak kata saya bagus, saya nak bagi tahu bahawa ada banyak potensi dalam diri manusia. Jangan gradekan diri kita berdasarkan semata-mata kerana peperiksaan, sebab kita tahu bahawa potensi kita lebih besar daripada itu. Dan sebagai ibu bapa, gunakan masa cuti ini untuk memberikan rangsangan positif kepada anak-anak. Tak kira berapa yang mereka dapat, fokus kepada kualiti yang mereka ada dan berikan rangsangan, sebab masa lebih jauh, ada masa yang luas di hadapan mereka. Dan peranan ibu bapa untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka lah. Dan budaya ni Tuan Haji, anak you dapat berapa? Anak dapat berapa? Lepas tu inilah dia main-main dulu. Jadi budak tu dah lah kecewa bila disogok dengan kata komen-komen sebegitu. Jadi depressed. Jadi kita kena tengok apa kita nak sebenarnya. Apa fokus kita? Fokus kita anak ke kita? Kan? Betul. Kita ini untuk menggembirakan kita ke untuk menggembirakan anak-anak? Betul. So kalau kita nak gembirakan anak, untuk besarkan anak jadi manusia yang terinspirasi, manusia yang berjasa kepada manusia yang lain, manusia yang boleh berfungsi sebagai manusia, kita perlu sentiasa sensitif apa yang mengguris perasaannya yang melebihi daripada sensitiviti yang sepatutnya. Kalau kita boleh buat dia sedih untuk dia bangkit, itu dipanggil sedih yang positif. Tapi kalau kita tikam, lukakan hati dia, kecewakan dia, patahkan sampai dia rasa dia memang tak boleh pergi jauh, maka itu apa yang kita nak sebenarnya? Ibu bapa perlu mencorakkan anak-anak. Jadikan sebarang anak-anak ni dia ada potensi yang sangat besar. Kalau tak anak kita tak tengok budak-budak umur 8 bulan dia mula berjalan, betul kan? Dia cuba. So bila dia berjalan, dia jatuh, dia menangis, dia sedih.
Tapi kita tak kata, memang tak boleh berjalan macam tu. Memang susah, jangan berjalan macam tu. Aku dah cakap, jangan berdiri kan. Adakah mak cakap macam tu? Tak, mak cakap, okey, it's okay. Dia akan ubati kesedihan tersebut. Dia baluti luka tersebut. Dan beri masa untuk dia bertenang. Kemudian esok cuba lagi. Betul. Jadi ibu bapa perlu lihat bahawa potensi anak-anak, mereka mampu untuk melakukannya, tapi kita kena bersabar, jangan cepat kecewa. Kita kecewa lebih pada dia. Betul. Kan? Ini pertama kali analogi tersebut digunakan, sangat menarik sebenarnya. Jadi dia terluka dapat B. Tugas kita ialah untuk ubati luka tersebut. Kita pula tikam. Kita tikam pula lebih kan. Dan bagi kita jangan lagi berjalan. Jangan, itulah padahnya. Membawa kepada apa yang kita ingin juga bincangkan bersama Tuaja juga para penonton pagi ini. Bila keputusan itu tidak berapa cantik, dipenuhkan juga aktiviti itu persiapan untuk form 1 supaya prep tu lebih awal lagi. Jadi hilangnya cuti sekolah, dia dah start buka sekolah menengah ni nanti kena A, B, C, D, E. Terus ya. Sekarang kita ingat anak ni adalah manusia yang kita nak bina sebagai manusia ataupun pekerja kepada kilang A. Kalau kita memang kita nak anak dapat A banyak supaya dia dapat sekolah yang baik. Bila sekolah yang baik, dia dapat guru yang baik. Dia dapat environment yang baik. Kemudian dia dapat keputusan SPM yang baik dan universiti yang baik. Tapi di atas daripada itu ialah apabila kita ada satu elemen selain daripada akademik dan juga intelektual, ada satu lagi aspek penting dalam kehidupan, iaitu emosi, kepintaran emosi dan karakter. So kalau orang itu secara intelektualnya, akademiknya bagus, memang kita tak nafikan ia penting. Tetapi dalam masa yang sama kita kena seimbangkan pembinaan karakternya. Karakter yang bagaimana? Yang bertanggungjawab, yang boleh mengawal perasaannya, yang boleh mengimbangi perasaan apa yang diperlukan pada waktu apa, sebanyak apa. Baik. Dan akhir sekali dia boleh melakukan apa yang patut dilakukan dalam tanggungjawabnya. Seseorang itu ada tanggungjawab sebagai anak, sebagai suami, isteri, adik-beradik, abang, kakak. Tanggungjawab. Bagaimana orang itu boleh menjalankan tanggungjawab dengan baik apabila dia mempunyai karakter yang baik, kepintaran emosi yang baik, sikap yang baik. Ini tidak diajar dalam akademik. Betul. Ibu bapa perlu memainkan peranan ini. Jadi apabila kita memberi rangsangan kepada anak supaya mempersiapkan diri kepada dunia akademik, kita dalam masa yang sama kita kena seimbangkan emosinya bagaimana, kesihatan emosinya bagaimana, pembinaan karakternya bagaimana, kan? Adakah dia semakin bertanggungjawab, adakah dia semakin matang, ataupun dia semakin jiwa kacau, makin meletus, makin merengus. Jadi kita kena tengok balance benda tersebut. Baik. Akhir sekali kita nak jadikan dia manusia, betul kan? Bercakap tentang meletus merengus tu, Tuan Haji, saya juga para penonton, memandangkan cuti sekolah ni, waktu inilah window, jendela yang ada untuk ibu bapa merancang aktiviti untuk anak-anak mereka. Segala taman tema itulah penuh juga dengan mereka yang mempunyai jadual yang sama. Sejauh mana bagaimana mereka boleh merancang untuk meluangkan masa cuti sekolah itu tanpa ia melibatkan stres? Cuti sekolah habislah, shopping mall penuh, habislah taman tema semua penuh. Bagaimana untuk kita tukar pendekatan ni supaya ia merupakan satu yang kita nantikan, bukan satu yang nampak macam mana anak punya pasal. Nak tukar mentaliti tu. Yes, terima kasih. Itulah kadang orang pergi taman kerangan tapi tak berperiang kan. Stres je pergi taman kerangan. Sampai parking dah semput. Jadi taman keresahan. Okey. Now, ini cabaran hari ini. Pertama sebab populasi manusia makin bertambah. Jadi yang pertama yang antaranya adalah kita kena faham mana-mana kajian tentang kegembiraan, kebahagiaan, keharmonian rumah tangga akan membincangkan soal kualiti ataupun kuantiti masa diberikan dengan anak-anak. So ada banyak persetujuan bahawa quality time, waktu berkualiti sangat penting. Bagi saya cuti pun sama. Kita perlu membina kualiti cuti tersebut. Cuma persoalannya, apa itu maksudnya bersama secara berkualiti? Sekarang kita menghadapi cabaran yang sangat besar apabila bercakap mengenai bersama dengan berkualiti. Kerana cabaran kita sekarang ialah kita bersama tapi tidak bersama. Kita bersama secara fizikal tapi fokus kita, tumpuan kita, fikiran kita, ketawa kita, kerut mata kita adalah pada benda lain. Kat meja makan semua dengan handphone. Masing-masing. Ini sangat disastrous. Ini sangat bahaya. Ini sangat menakutkan.
Sebab ada banyak kajian, ada satu kajian dibuat oleh di US National Center of Addiction and Abuse. Dibuat kajian mendapati orang yang kurang makan malam, remaja yang kurang makan malam bersama keluarga, didapati mereka mempunyai risiko 2 kali ganda lebih untuk terlibat dengan drug abuse, terlibat dengan narkotik, tembakau, isap rokok dan juga alkohol. Dan dapati orang yang anak-anak yang meluangkan masa lebih, ini kajian tahun 2012, meluangkan masa dinner bersama, makan bersama family, mempunyai kemampuan akademik 2 kali ganda lebih baik daripada orang yang tidak melakukannya. Betul. Ideanya ini pasal makan bersama-sama. Maksudnya bila kita makan bersama-sama dengan betul, maksudnya tidak ada gadget. Makan benda yang seronok dan berbual benda yang seronok. Mak ayah kita dulu kata jangan bergaduh depan rezeki, betul kan? So semua orang bergembira dan happy bercakap benda yang happy. Itulah quality time. Betul. Dan saya nak share ada 5T atau mungkin 6T yang diperlukan kalau kita nak rancang quality time. Okey. Yang pertama, T yang pertama ialah tentukan. Apa maksud tentukan? Kita kena decide. Ramai orang kita biarkan waktu cuti ataupun waktu tanpa apa-apa bersahaja lalu begitu sahaja. Kita just follow the flow tanpa rancang apa-apa, betul? Sebagai ketua keluarga, ibu ataupun ayah, rancang sesuatu masa bersama. Dan bila bersebut masa bersama, T yang kedua adalah tentukan tempat dia kat mana. Kat rumah ke? Kat mana-mana boleh sebenarnya, tapi tentukan kat ruang makan. So panggil semua. Pukul 8.30 kita semua ada kat dapur. Okey, sama ada makan ataupun tolong kemas apa-apa, tentukan tempatnya. Dan yang kedua adalah bila kita berbual, topiknya adalah topik yang sama. Yang ketiga, topiknya sama. So contohnya masing-masing duduk di ruang tamu. Yang ni duduk lain, ni lain. So kita boleh tak kita sembang sekejap benda yang sama. Yang keempat adalah tumpuan. Berikan tumpuan. Ini cabaran terbesar. Kita berhadapan dengan musuh yang berpetak, empat segi, ya. Buka adudu. Ini buka adudu ini adalah benda yang kita tengok dia, pandang dia, senyum padanya, tenung matanya. Tapi kita tak tengok orang yang penting kat sebelah kiri kanan, dipanggil snubing. Okey. Yang kelima adalah teruja. So kita kena teruja, berikan keterujaan dengan bersama-sama family. Dan yang keenam, itulah lima lah. So masa pun tak ada limited. So ideanya adalah bila kita lakukan ini, insya-Allah saya doakan kita dapat. Baik, kita ada pemanggil menunggu lama, mungkin dia nak tanya soalan. Dari Langkawi. Saya kira ini juga lokasi yang paling banyak dilawati sebelum cuti sekolah nanti. Assalamualaikum Cik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh kuatkan sikit. Cik Zamri dari Langkawi, ada soalan Cik Zamri? Ya. Saya daripada Langkawi. Silakan Cik Zamri dengan soalan. Soalan saya, kadang-kadang kita anak ni apabila ini akademik yang sama, profesor tahu kan, kadang-kadang itu ada penting juga. Kadang-kadang ibu bapa tak faham. Saya pun pernah jadi juga NGO yang disebut di Sekolah Menengah Kerawang, Langkawi. Okey. Kadang tak faham. Kita tak boleh bagi tekanan kat anak kan. Jadi saya tekankan firm kita kadang salah kita kadang-kadang anak-anak kadang-kadang kita tak tahu walaupun akademik sekolah apabila pecah dia dewasa daripada anak kita yang daripada tingkat jana sampai dia dewasa, tetapi mungkin masa depan dia ada kadang-kadang dia ada di kemahiran dia di penarakan. Jadi saya rasa lah. Okey, baik. Ibu bapa kena faham. Anak-anak dia ada baik-baik, ada masa dia dah masih. Okey, terputus pula lah. Saya rasa pasal pengurusan masa lah dia lebih kepada ada pengurus PIBG juga tadi. Mungkin dari sudut pengurusan masa anak-anak tu ibu bapa kena lebih faham. Ya, sebab itu ibu bapa kita perlu ambil tanggungjawab untuk tahu apa yang anak buat. Maksudnya berapa subjeknya, apa test yang akan berlaku, ujian apa, ada berapa jenis ujian, berapa jenis test, dan
buka anak, tengoklah kita sekali. Kita nak keputusan je, tapi tak pernah tahu anak buat apa. Tak pernah tahu pun. Jadi tidak adil lah kita kata anak boring, anak tu, tapi kita sendiri pun tak mahu komit dengan apa yang dia sedang hadapi. Tunjukkan bahawa kita juga memahami situasinya. Kita pun tak nak dengar orang yang tak tahu apa kita buat. Kan? Dia kata kau Syahril jadi pengacara kena betul-betul. Orang tu siapa-siapa kan, tak tahu siapa. Macam kita nak dengar nasihat dia, betul kan? Betul. Alangkah bagusnya kalau kita boleh duduk sekali, tahu topik yang susah. Oh, ini topik memang susah. Tak apa, kita tolong. Jadi anak dia tahu bahawa ayah bagi nasihat. Ayah pun tahu apa yang susah, apa yang senang. Kan? Dan ada tidak semua subjek kita tahu, betul kan? Jadi kata ini ayah tak pernah belajar ni, tapi ayah tanya kawan. Tunjukkan kita berusaha untuk bantu dia. Yang jadi kadang-kadang saya tak tahu apa yang berlaku, tapi kadang-kadang kita ada orang yang push anak dia buat yang melebihi daripada kemampuan emosi dia, kemampuan masa dia, kemampuan tenaga dia. Dalam keadaan mungkin kita pun kurang memahami dan juga kita tak tunjukkan kita memahami. Macam ni, saya nak bagi tahu, ibu bapa bukan saja perlu memahami apa yang anak hadapi, ibu bapa juga perlu tunjukkan bahawa mereka memahami. So itu dua benda yang berbeza. Bukan saja untuk memahami, tetapi kena tunjukkan bahawa dia memang benar-benar memahami. Barangkali ada situasi banyak kali yang kita lihat di mana-mana saja sekalipun, ibu bapa ini cuba menghidupkan impian mereka melalui anak-anak. Jadi mana dia tak dapat time dia akan cuba menghidupkan semula impian itu melalui anak-anak dia. Termasuklah dari segi kerjaya, pelajaran, subjek stream, malah percutian sekalipun. Sebab kecil-kecil dia tak dapat pergi Disneyland, dia nak bawa walaupun. Jadi bagaimana untuk memastikan identiti ini masih dapat diasingkan? Saya bimbang kita nak hidupkan impian kita melalui anak, kita mematikan impian sebenar anak tersebut. So kita mengulangi. Sebab mungkin impian kita tidak berjaya direalisasikan kerana situasi kita hadapi dulu kan. Jadi siapa tahu impian kita tu baik untuk anak kita. Betul. So kita hanya boleh tunjukkan bintang kepada anak, biarkan dia sendiri. Kita boleh tunjukkan di mana bintang itu berkelipan. Biarkan anak sendiri yang menggapainya. Itu lebih baik. Biar dia buat keputusan. Kita menginspirasi, bukan dictate. Apa laluan dan simpang yang perlu mereka ambil. Okey, dan sekejap je masa baru nak tanya benda lain. Dan akhirnya mungkin bila cuti-cuti sekolah ni, sebelum buka persekolahan baru, apa injection penting ibu bapa kepada anak-anak? Sebab walaupun sekejap tapi nak kena ada matlamat cuti ni, apa nak kita realisasikan? Boleh bagi cadangan? Kita boleh pecahkan matlamat dari segi kasih sayang. Kasih sayang wajib. Dari segi kelestarian keluarga. Dan juga perancangan 2020 nanti. So buat beberapa persetujuan untuk memastikan 2020 lebih baik sebagai keluarga, akademik, kerjaya, balance mak dengan rumah, balance awak dengan kerja, so kita boleh get happy together. Rumah tempat kebahagiaan. Kita sibuk kat kerja untuk happy kat rumah, betul kan? Bukan kita buat rumah, kita berkeluarga untuk happy kat tempat kerja, betul kan? So jangan terbalik. Kita kena tahu apakah family first tersebut. Alright, baik. Terima kasih banyak Ji. Banyak yang perlu dah ambil 5T tadi. 5T tadi. Saya boleh ulang sebentar lagi. Tempat, topik, tumpuan teruja, nanti saya ulas satu-satu lagi. Bercakap tentang teruja kreativiti dalam bidang sains, akan kami bawakan sebentar.